Arab tu ialah bawa buku kecil tu bawa kan, nak beli apa kan, macam kita nak menerang sesuatu lah. Mungkin kok kita nak jadi duta sana, orang bertanya, ya Syekh, apa itu Islam hadari apa itu? Kok dia bertanya kan, kena tahu juga nak menjawab tu. Hadari hadari hina, bagi tahu itulah. Hadha hina dalam tak faham apa pun. Apa benda hadari ni? Sama juga tak salah orang Arab tu, orang sini pun tak faham. Duk berseminar sampai habis duit berapa ribu dah aku dengar. Panggil lah ustaz-ustaz daripada Jabatan Khas semua untuk bincang pasal Islam Hadari. Yang ustaz ni kata bunyi A, yang ustaz ni kata bunyi C. Tak satu tune tuan-tuan. Sebab itu Islam sebenarnya bukan ada hari ataupun perhad-hadkan harinya. Islam kena hari-hari. Tu cakap. Kena hari-hari lah Islam. Kalau tak mula kita cipta macam-macam. Oh tak kena tadi, kita ubah pula lah. Slogan ni tak berapa cantik, kita ubah lah. Itu yang Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah sebut sebelum beliau ditahan. Islam bukan pemuda kompang, Islam bukan dengan slogan, Islam dengan amal. Kata dia, Masya Allah. Dia nak cuba beramal tapi nampaknya tak mampu membawa bahtera itu. Lalah dia pula yang terkolap. Kalau dah sejaguh Datuk Seri Anwar Ibrahim, bagaimana kita? Sebab itu kita perlukan satu jemaah yang kuat tuan-tuan. Tak berjuang seorang-seorang tak boleh. Kena kuat-kuat. Macam semayang seorang, semayang jemaah lah. Ada apa perbezaan? Mesti ada perbezaan. Semayang ramai-ramai, Masya Allah. Tu semayang tarawih tu dituntut kita berjemaah. Boleh buat di rumah seorang. Tapi 8 rakaatnya yang aku takut bukan lagi 8 rakaat. Dah 8 rakaat. Inna a'tayna qul huwallahu ahad. Habis semua. Bukan surah tu tak bagus-bagus, tapi nak pendek-pendek lagi. Kalau berjemaah di masjid, imam tu dia wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza jaa ila akhir ayat. Panjang dia kata imam baca. Cantik lah. Baru berasa semayang sikit. Bulan Ramadan, syahrul bulan Quran. Mau betul. Ni kadang tak saya kata jemaah haji, kadang kita di rumah pun isteri komplain, saya malas nak semayang jemaah dengan abang. Pasal apa? Abang dulu kini selamanya inna a'tayna qul huwallahu ahad, inna a'tayna qul huwallahu ahad. Tukarlah sikit bang, dia kata. Alam zaman pun berubah, abang surah tak berubah-ubah. Kau jangan cabar aku leha. Iya, tak berubah-ubah. Saya malas nak semayang dengan abang lah. Sempena bulan Ramadan baru ni, dia ambil berkat bulan Ramadan, dia dapat hafal surah baru. Dia pun datang jumpa leha, kau mari sini leha. Malam ini kau jangan berjemaah dengan orang lain. Ini abang ada. Abang ada, malam ni abang akan bawa pada leha satu surah baru. Iya ke bang? Iya ke bang? Iya. Surah apa abang nak bawa? Kalau dulu abang bawa Inna A'tayna surah Al-Kautsar 3 ayat leha. Kali ni abang dah berjaya 5 ayat kerja berat. Apa ayatnya bang? Surah apa bang? Pasal aku sayang kat hang, aku abang lah. Surah Al-Qadr 5 ayat tu, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sedangkan hari ni kita melihat semangat spiritual roh orang nak pergi haji ni, daripada sekarang ni kita kena berubah bagaimana? Sekiranya dalam pentadbiran, dalam bab pendidikan dalam negara kita, kita masih melihat ada lagi mereka yang menyatakan umat Islam tidak boleh memakai serban di sekolah-sekolah. Kerana apa? Kaum Punjabi boleh memakai serban mereka. Mereka menjawab itu budaya mereka. Islam menyatakan itu satu sunnah serban itu. Hari ini umat Islam sendiri bercakap sebenarnya menyatakan orang lain budaya mereka. Saya nak tanya pula, serban bagi umat Islam apa dia? Ini masalah tuan-tuan. Kita akan dirobek sedikit demi sedikit. Sebenarnya saya katakan bila berserban tu kita ahli syurga, masuk syurga, tak ada orang pakai serban betul masuk syurga. Saya tak katakan begitu. Tuan-tuan pakai kepiah tak serban pun kadang-kadang yang disebut ustaz tadi, inna akramakum indallahi atqakum, kita masuk syurga insya-Allah kan. Kalau nak kira masuk syurga pakai serban, banyak lagi besar lagi serban Harjit Singh Yulon daripada aku. Tapi ulama-ulama ni dia suka berserban. Tok-tok guru pakaian dia jubah, serban, kain sarung, keblekat. Kain pelekat la 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 la, kain pelekat, kata Anwar Zain masa dia kecil dulu. Nyanyi dengan Elina, saya teringat lagi. Kain pelekat.
Pasal apa Tok Guru ni pakai kain pelikat? Kolot lah Tok Guru, orang kata begitu. Dia tak tahu ke bila orang tengok orang pakai kain pelikat, tengok orang berjubah berserban, sekaligus bila dia tengok je orang yang pakai macam itu, pastinya ingatan dia tu direct pada Allah. Dia ingat Allah. Yang tu kita nak hidupkan dalam masyarakat kita ni. Adakah kita tengok? Adakah? Nehi, kabin nehi. Ada segelintir lah nak pakaikan pelikat. Ana semalam kemarin nak bertolak, nak pergi ke Cerating tuan-tuan. Kita ada program Petronas di sana. Nak pergi tu, saya singgah dekat RNR di Temerloh. Pakaikan pelikat. Sekali aku keluar, Masya Allah, budak muda tengok aku macam lepas bersunat. Dia tengok aku atas bawah, macam tak pernah tengok orang pakai kain. Yang dia bersunting telinga sebelah tu, dia tak heran. La ilaha illallah. Pakai kain lah sempoi tuan-tuan. Masuk tandas terus duduk, kembang semangkuk terus tutup. Ini nak terbuka payah. Muslimin muslimat rahimakumullah, sebab itu ahzab moden ni lagi dahsyat. Tak salah bom-bom. Dia kata pergi hantar pusat hiburan, sudahlah dia kata. Sebab itu kalau ada orang di Muazzam, mu pergi mana semalam? Aku pergi golok. Mu apa golok ni kata. Kita berasa macam dia nak buat maksiat bila pergi ke selatan Thailand, dia nak buat maksiat. Sedangkan dulu selatan Thailand dikenali tempat bumi, tempat lahirnya para ulama. Kitab-kitab teras, kitab-kitab kuning, kitab-kitab yang dicanang, ditulis sendiri oleh ulama-ulama terkenal daripada Fatani, Yala dan sebagainya, Golok dan sebagainya, sampailah ke Kelantan dan sebagainya, Terengganu turun bawa ke kita semua ni. Tiba-tiba hari ni bila orang sebut selatan Thailand tempat pusat hiburan yang hebat, siapa punya kerja? Inilah propaganda oleh musuh-musuh Islam, sehinggalah mereka menunjukkan taring mereka baru-baru ini dengan begitu mudah untuk menghancurkan umat Islam yang kita sedih di bulan Ramadan Al-Mubarak. Jaga-jaga tuan-tuan. Tempatnya begitu tersohor dengan banyak ulama. Akhirnya bila ghazatul fikr, penyerangan pemikiran berlaku, maka berlaku tuan-tuan. Tengok sekarang macam-macam ada. Itu saya kata tadi tu. Kita pun lebih kurang itulah. Sebab itu hari ini beribu-ribu orang nak mendaftar nama untuk pencalonan AF ketiga. Apa AF ketiga tu? Akademi Fantasia lah. Ramai orang esok kalau ada Malaysian Idol, dia orang rajin nak mendaftar tu. 1,5 juta orang baru-baru ni mendaftar Malaysian Idol. 1,5 juta rakyat Malaysia nak jadi penyanyi. Kau bayangkan. Ada 1,5 juta rakyat Malaysia nak apply jadi imam. Ada? Bang Roslan, saya nak datang lah. Awak nak jadi apa? Saya nak jadi imam idol lah. Tak ada je. Semua nak Malaysian Idol. Malaysian Idol ni dia lah, bukanlah kata kita tolak hiburan. Hiburan bermanfaat kita terima. Tapi yang kepelik tak ada pun lagu Islam pun nyanyi pun dalam tu. Ada lagu Rehan kena nyanyi. Kak Ji, saya nak nyanyi lagu Allahu lah. Apakah benda lagu Allahu tu? Kata Kak Ji, sudah. Pening kepala Kak Ji. Alah lagu kumpulan Rohan tu, cuba nyanyi sikit. Allahu 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 ya zami jabnate jaha jabnata chand suraj nate azma jabnata razi habbi kisi paraya jabnata. Kak Ji tak faham, dia tak faham kata. Kalau Kak Ji tak faham, nyanyi Kak Ji faham tak? Cuba. Har gadi badal rahi hai roop zindagi, chav hi kabhi hai roop zindagi, hal par yahan je bar jiyo jo hai sama kal ho na ho. Sampai aku pun hafal jugalah tuan-tuan. Kau bayang kan? Aku hafal tak pun nak buat modal aja. Tuan-tuan jangan. Filem Kalhonahu hafal semua. Lagu Allahu Zikir Nafas ni seorang pun tak ambil pot. Nak nyanyi lagu apa? Celine Dion, Mariah Carey, siapa lagi? Jennifer Kuih Lopez. Paling tidak lagu aktris Malaysia Ning Baizura lah.
Ingat senang nyanyi lagu ni Baizura tuan-tuan. Key tinggi tu. Key dia tinggi, key dia tu. Dan suara dia bukan daripada suara dia tekak, suara perut. Selagi ada, kan daripada perut tu kan. Lagu-lagu banyak. Buatlah yang baik pada manusia dengan kerelaan serta keikhlasan. Jerih payah anda tidak sia-sia. Tuhan dah berjanji memberi balasan. Orang tak mau lagu macam tu. Dia nak lagu juga. Kan? Nak buat macam mana? Tapi lagu rock sekarang pun banyak nasihat tuan-tuan. Ya, macam member kita kumpulan Amuk. Dia buat lagu dakwah sebenarnya. Tu yang dia kata, dalam semak, dalam longkang. Tu jumpa bayi-bayi kan banyak dalam longkang semak. Tu dakwah juga tu. Mana main-main. Sebab itu dalam suasana kita jemaah haji nak pergi, tiba-tiba kedengaran dalam negara kita, Allahyarhamah adik Siti Syazwani dirogol dan dibunuh dengan kejam. Allahu Akbar. Tak dan berapa hari pula, esok kan ada seorang lagi dalam surat khabar kena rogol lagi. Rogol sudah jadi perkara biasa. Dulu malu nak sebut, malu. Sekarang semua orang tahu. Mak akan ditanya oleh anak sebab surat khabar hari-hari itu. Mak apa rogol mak? Macam mana kita nak sebut? Hari-hari ada. Sehingga kan mungkin satu hari besok, wala'udzubillahi min zalik, kita duduk depan rumah, makcik-makcik sama relax. Waalaikumsalam. Buat apa tu? Saja. Duduk. Marilah duduk. Apa cerita? Ada semalam. Apa? Anak aku nak rogol. Kau macam mana? Anak aku 2 hari lepas. Allah Syekh, jangan main-main. Yang kita heran, budak umur 9 tahun, desakan daripada nafsu yang menggila tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, Rasulullah selalu sebut, orang beriman ini bila dia minum arak, bila dia melakukan zina, ketika itu iman dia tercabut tuan-tuan. Iman dia tak ada. Kalau dia tercabut, mau terbang datang balik tak apa, takut dia tercabut terus. Itu yang Imam Hanafi rahimahullah ta'ala sebut. Aku tidak takut orang nak sesatkan aku atas dunia. InsyaAllah Allah bagi aku taufik dan hidayah yang mantap dengan mujahadah aku, insyaAllah. Tetapi yang aku takut bila aku nazak sakratul maut, sebab ketika itu aku dengan Allah saja. Kod Allah nak terbalikkan aku mati dalam keadaan tidak beriman. Allahu Akbar. Itu yang Imam Hanafi jaga sungguh, takut. Sebab itu saya nyatakan tadi juga, orang nak pergi haji ni tuan-tuan macam orang mati. Janganlah Abang Wan Khalid dengan jemaah haji marah kat saya pula. Bukan saya kata tuan-tuan pun nak pergi mati, tidak. Tapi maknanya itulah konsepnya. Sebab itu kita hantar jemaah haji. Siapa mengantar jenazah? Tu yang kita tengok di komplek haji tu. Yang nak pergi haji seorang menghantar 8 biji kereta. Macam kita nak pergi jenazah kuburan kan, hantar jenazah ke kuburan, berderet kita. Sama kita kena hantar. Memang macam tu. Kita kena raihkan. Tapi ialah dah habis hantar, baliklah. Jangan berkelah pula duduk. Ambak ke bihun tadi yang tapau tadi. Duduk ramai-ramai tu dah tak dirita dah. Dah hari ni saya tengok di komplek haji, Masya Allah, macam-macam ada tuan-tuan. Yang nak pergi Tok Wan dia, yang lain keluar, semua cucu dia. Tu dia rambut perang ada, rambut bulu gana ada. Yang nak pergi haji pun orang biasa juga, tak tengok pun rugi. Itu masalah tu. Kan, kita orang biasa tuan-tuan, ditayang-tayang macam tu. Ini masalah anak-anak dara pun kita kena faham. Tapi kita payah juga hari ni banyak kaum-kaum wanita, pertubuhan wanita yang membantras sosial, kejahatan dan sebagainya. Tapi saya melihat sendiri dengan mata kepala saya, dalam keadaan mereka nak berbincang dengan mana-mana lelaki, saya tengok berjabat salam ni dah jadi biasa bagi mereka. Bagaimana yang boleh kita harapkan kepada orang-orang yang langsung tak jaga kaedah hukum-hukum hakam ini dalam nak mengorak langkah kesejahteraan negara kita, nak membawa suatu perkara yang terbaik, sedangkan kita sendiri dengan secara mudah melanggar hukum hakam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan nak kata soal kita alim sana tak alim, kita buat sana tak buat, itu bukan persoalan. Persoalannya kita jangan meletakkan Malaysia ni sebuah image
Hanya slogan saja. Tapi bila Pak Arab yang pure datang tengok apa berlaku,